Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, terlebih dahulu marilah kita sama-sama mengikhlaskan niat di hati kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah pada malam ni kita akan membicarakan tentang masalah memakai hiriz. Masalah memakai hiriz. Maka hiriz ni kalau ikutkan dalam bahasa Melayu, biasanya kalimat orang Melayu kalau hiriz ni mereka kata dengan makna azimat. Kalau biasa kita dengar disebut sebagai azimat. Maka mungkin ada sebahagian orang akan mengatakan tangkal, tapi ulama Melayu membezakan di antara azimat dengan tangkal. Maka insya-Allah kita akan bicarakan secara ringkas dan tuntas tentang masalah hiriz ini. Baik, kita baca terlebih dahulu matanya. Kata pengarang rahimahullah, mad dalilu ala jawazi, iaitu apakah dalil tentang keharusan memakai hiriz, kita kata, ataupun memakai ialah dalam sebahagian bahasa mungkin mereka kata tangkal, okay, sebahagiannya mungkin akan kata hiriz. Ala kulli hal, kita sebut dalam bahasa Arab dulu, mad dalilu ala jawazi lubsil hirzi alladhi fihi Qur'anun wa nahwu dhalika wa laysa alladhi fihi talasimu muharramah. Al-jawabu qala ta'ala wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Saya ulang balik, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Surat Al-Isra. Wa qala Abdullah ibn Amr, kunna nu'allimu sibyanana al-ayati minal Qur'ani wa man lam yablugh naktubuha ala waraqatin wa nu'alliquha ala sadrihi, rawahu Tirmizi. Baik, kata pengarang rahimahullah, apakah dalil yang menunjukkan bahawa boleh memakai azimat ataupun hiriz yang mengandungi padanya ayat-ayat Al-Quran dan seumpamanya dan tidak mengandungi kata-kata atau rajah-rajah atau angka-angka yang tidak difahami atau tidak jelas maknanya yang diharamkan. Maknanya rajah-rajah, kata-kata atau angka-angka yang boleh kita katakan dalam bahasa Melayu ni sebagai serapah. Dalam bahasa Melayu boleh kita kata sebagai serapah. Okey. Yang mana tidak difahami. Dalam bahasa Arab dipanggil talasim. Dalam bahasa Arab dipanggil talasim. Yang diharamkan. Maka kita katakan jawapannya ialah Allah Ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Maknanya, dan kami menurunkan suatu dari Al-Quran itu sebagai penawar atau penyembuhan dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan dalam satu hadis ada menyatakan bahawasanya Abdullah ibn Amr telah berkata, kunna nu'allimu sibyanana al-ayati minal Qur'an. Yani kata Abdullah ibn Amr, kami pernah mengajarkan beberapa ayat Al-Quran kepada anak-anak kecil kami, iaitu mengajarkan ayat-ayat tahsin. Dipanggil ayat-ayat tahsin. Manakala anak-anak yang belum baligh, kami menuliskan ayat-ayat tersebut di atas suatu kertas dan menggantungkannya di atas dadanya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Baik. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, apabila kita sebut kalimah azimat ataupun hiriz ini, dia adalah suatu kalimat yang umum. Suatu kalimat yang umum yang mana ia menunjukkan kepada suatu perkara yang mana perkara tersebut ialah seperti digantungkan atau ditampalkan atau diletakkan dan seumpama dengannya, yang mana terkandung di dalamnya itu ayat-ayat Al-Quran dan huruf-huruf Al-Quran. Okey, bukan nombor, huruf-huruf Al-Quran yang mana padanya itu adalah daripada Al-Quran, bukan daripada jampi serapah. Okey, ada padanya ayat Al-Quran dan huruf-huruf Al-Quran yang mana dipakai, sama ada digantung pada badan atau sebahagiannya pada anak kecil diletakkan di lengannya,
atau pada ibu yang mengandung, sebahagiannya diletakkan pada perutnya, atau di rumah diletakkan pada pintunya, atau di dalam rumah digantung pada dindingnya, dan perbuatan ini dipanggil sebagai kita kata menggantung azimat atau memakai azimat atau menampal azimat atau menyimpan azimat seperti disimpan dalam beg dia, dan seumpama dengannya daripada perkara-perkara yang harus, iaitu daripada ayat-ayat Al-Quran. Maka apakah hukumnya? Kita katakan di sisi ahli sunnah wal jamaah, perkara ini dia termasuk di bawah beramal dengan sebab, sebagaimana yang telah kita bincangkan sebelum ini. Kita telah bincangkan sebelum ini tentang masalah ini, iaitu masalah sabab, beramal dengan sebab. Dalam masalah tawassul kita dah bincang, dalam masalah tabarruk kita dah bincang, maka hari ini kita masuk dalam masalah hiris. Maka hiris ataupun azimat ni dia hanya sekadar sebab sahaja. Okey, sebab yang mana kita tahu bahawa sebab itu ada sebab zahir, ada sebab yang batin. Maka sebab yang batin itu antaranya ialah hiris, iaitu kita menggunakan sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran seperti ayatul kursi contohnya, atau seperti 3 qul contohnya, kemudian kita gantungkan di dinding rumah, dengan harapan, kita berharap dengan izin Allah bahawasanya kita menggantungkan ayat kursi itu di rumah kita dengan harapan supaya boleh menghalang daripada gangguan jin dan syaitan yang mungkin masuk ke dalam rumah kita untuk mengganggu ahli keluarga kita. Atau sebahagiannya mungkin meletakkannya di pintu rumah, atau di belakang pintu rumah, atau di atas pintunya, dengan harapan supaya dia dilindungi daripada gangguan jin contohnya. Okey, dengan gangguan jin. Atau boleh jadi sebahagian kedai-kedai yang mana istilah orang Melayu panggil pelaris. Tapi orang Melayu zaman sekarang dia dah terpengaruh sedikit dengan ajaran-ajaran yang suka mensyirik dan mengkafirkan orang ni, terpengaruh sedikit dengan ajaran Wahabi. Maka dihukumkan semua jenis pelaris itu, mudah orang Melayu kita ni sebut di mulut mereka syirik, khurafat, tahyul dan sebagainya, tanpa memahami pun makna kalimat yang mereka sebutkan. Lalu beredaranlah kefahaman-kefahaman daripada juhal, daripada orang-orang juhalak ini, bahawasanya menggantungkan beberapa ayat Al-Quran dengan niat ataupun dengan harapan supaya ayat Quran itu menjadi asbab kepada keberkatan bagi kedai dia, maka menarik orang supaya datang ke kedainya untuk makan dan sebagainya, lalu dituduh sebagai sihir dan syirik. Ini berlaku kerana apa? Kerana kejahilan dalam membezakan apa yang syarak benarkan dan apa yang syarak tidak benarkan. Maka kalau seseorang itu dia menggantungkan jampi serapah yang dibuat oleh bomo-bomo, yang ada padanya kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan sihir padanya, kemudian digantungkan sebagai pelaris, ia juga beramal dengan sebab. Sebab benda tu dinamakan sebagai sebab juga. Tetapi sebab itu tidak diharuskan oleh syarak. Kerana apa? Kerana terkandung padanya jampi-jampi serapah yang mana pada jampi-jampi tersebut mungkin mengandungi padanya kalimat-kalimat yang syirik. Mungkin mengandungi padanya kalimat-kalimat yang bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan hadis, bercanggah dengan ijma' para ulama, seperti menyeru jin-jin dan syaitan-syaitan dengan bentuk yang syirik. Wal'iyadzubillahi ta'ala. Atau lebih parah lagi, jika tangkal-tangkal itu kita bezakan dalam pengajian kita ni, azimat dengan tangkal lah kita bezakan supaya kita mudah faham. Jadi kalau tangkal-tangkal ini biasanya mengandungi jampi serapah, dan jampi serapah itu sama ada jampi serapah yang boleh sampai kepada tahap syirik, atau dia jampi serapah yang tidak sampai tahap syirik. Kalau sampai tahap syirik itu, mungkin pada jampi serapah itu mengandungi kalimah-kalimah yang kufur, kalimah-kalimah yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, mengandungi padanya pemujaan terhadap iblis, pemujaan terhadap syaitan, yang lazimnya dilakukan oleh bomo-bomo
yang mereka ada perjanjian dengan iblis dan syaitan untuk melakukan kekufuran. Maka itu diharamkan oleh syarak. Bahkan syarak menghukumkan barang siapa yang beramal dengan perkara tersebut yang kufur, maka ianya kufur. Tapi jika beramal dengannya tapi tidak sampai tahap kufur, maka tidak dihukumkan kufur, hanya berdosa besar. Hanya berdosa besar. Jadi kita nak meletakkan suatu perkara itu dengan hukuman syarak, terlebih dahulu mestilah kita belajar. Kerana akibat tidak belajarlah ramai orang dia menjatuhkan hukum yang tidak sepatutnya ke atas orang-orang lain. Wal'iyadzubillahi ta'ala. Itu yang berlaku dalam banyak situasi. Tak kira lah sama ada politik atau sebagainya. Kalau dalam politik ni kadang-kadang sampai mengkafirkan orang lain tanpa hak, hanya semata-mata tidak, contohnya ada kerajaan yang tidak melaksanakan hudud contohnya, maka terus dikafirkan. Kerana Islam tidak begitu. Islam tidak begitu. Islam apabila nak menjatuhkan hukum ni, maka dilihat secara rincinya, dilihat perinciannya dan sebagainya. Banyak angle yang perlu dilihat sebelum dikatakan begitu dan begini. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, janganlah kita menjadi sebahagian orang juhala, orang-orang jahil. Kalau dilihatnya contohnya ada ayat-ayat Al-Quran, ada kalimat-kalimat Bismillah 7 contohnya yang ditampal dalam kedai, maka terus dia kata, orang kedai ni guna pelaris syirik, orang kedai ni syirik. Apa implikasinya? Apabila dia menuduh orang Muslim yang lain itu syirik, berarti dia menuduh orang lain itu kafir. Sedang dia menuduh orang lain itu dalam kejahilannya, perkara itu tidak syirik, dia tuduh orang itu syirik, dia tuduh orang itu kufur. Maka sebagaimana sabdaan Nabi SAW yang mafhumnya, barang siapa yang mengatakan kepada saudara muslimnya yang lain, ya kafir, maka jika kekafiran itu tidak benar, maka kembali kepadanya. Kerana itu ulama dalam kitab-kitab akidah menyebut bahawasanya haram mengatakan kepada muslim yang lain, ya kafir, ya Yahudi, ya Nasrani, ya Adimaddin. Tak boleh kita kata pada orang, wahai orang kafir, wahai Kristian, wahai Yahudi, wahai etis. Yang mana perkataan itu membawa makna, wahai orang yang agama kamu Islam, agama kamu itu adalah kufur. Itu makna daripada perkataan itu. Maka kita tidak bermudah-mudahan tasahul fit takfir. Tasahul fit takfir ni adalah halak, adalah kebinasaan. Bermudah-mudah menyebut kafir atau syirik kepada seseorang tanpa ilmu, tanpa ada justifikasi, tanpa kaedah yang benar, prinsip-prinsip yang dibawa oleh agama kita, yang digariskan oleh para fuqaha, para ulama, maka dikhawatiri ia membawa kepada sifat ekstremisme. Sifat ekstremisme, sifat yang melampaui batas. Sedangkan kita adalah umat yang wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Yang mana Allah Ta'ala jadikan kita ulama yang, Allah Ta'ala menjadikan kita umat yang wasatiyah. Maknanya orang yang Islam, yang mengikut ajaran Nabi SAW, kita ini wasatiyah. Kita berada di pertengahan di antara ifrat dan tafrid. Kita tidak, contoh dalam bab hiriz ini, kita tidak mengatakan semua tangkal itu syirik. Kerana dalam Islam dibezakan. Ada yang namanya tangkal, kalau dalam bahasa Melayu lah. Kita nak mudahkan, kita membezakan. Ada yang namanya tangkal, ada yang namanya hiriz. Ataupun azimat. Ulama Melayu kita dah siap-siap letak dah nama azimat. Supaya kita mudah faham. Apakah beza di antara tangkal dengan azimat? Tangkal perkara yang sesat, yang syirik, ada mengandungi kesyirikan padanya, ada mengandungi kekufuran padanya, ada yang semata-mata mengandungi kesesatan padanya. Dan ada di sana perkara yang disebut sebagai azimat. Jadi kadang-kadang orang-orang awam yang jahil ini, bila mereka menghukumkan syirik dan sebagainya bagi orang yang menggantung ayat Al-Quran di dalam kedai contohnya, dia dalam masa yang sama dia tak sedar, dia juga melakukan perkara yang sama dekat-dekat rumah dia, ada je digantungkan frame-frame ayat Quran, 3 kul ayat kursi dan sebagainya. Maka dia sendiri pada hakikatnya dia mengkafirkan diri dia dan dia mensyirikkan diri dia, wal'iyadzubillah. Ini yang kita katakan akibat daripada kejahilan, kerana ilmu itu diambil daripada mulutnya para ulama. Sebab tu disebut la yu'khadhul ilmu illa min afwahil ulama. Tidak diambil ilmu melainkan daripada mulut para ulama.
Apabila ilmu itu diambil daripada tempat yang salah, maklumat yang sampai kepada yang salah, lalu dihukum syirik, mudah-mudahan, wal'iyadzubillah. Maka apakah di hiriz ini? Hiriz ni ialah suatu bentuk, kita katakan mungkin di dalam kertas, atau mungkin dia ditempa di atas besi atau tembaga, atau boleh jadi silver bagi yang harus pakai silver seperti wanita, atau emas contohnya ditempa di atas emas. Kemudian boleh jadi ianya digantung, dia pakai secara gantungan di leher, atau boleh jadi ianya dibawa di dalam dompet contohnya, atau boleh jadi ianya diletakkan di pintu, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Maka tidak ada lain daripadanya pada hiriz ini melainkan ada padanya syifa. Ada padanya syifa, ada padanya kebaikan. Sebab tu dinukilkan ayat Al-Quran bahawasanya ayat Al-Quran itu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Tu kami menurunkan sesuatu pada Quran itu sebagai penawar. Maka ayat Al-Quran itu sendiri bersifat sebagai penawar. Maka sebahagian orang yang jahil dia kata, oh ayat Quran ni dia jadi penawar bila kita amal, dia kata. Ya betul, tapi beramal itu tidak semestinya ayat Al-Quran itu hanya dibaca, kerana Al-Quran itu keseluruhannya, jika kita melihat ayat Al-Quran itu sendiri pun sudah pahala. Kalau tak pandai baca Al-Quran, melihat Al-Quran itu sendiri juga telah mendapat pahala dengan niat menta'zimkan Al-Quran. Maka kita beramal dengan Al-Quran sebagaimana yang telah Allah Ta'ala jelaskan dalam Qurannya itu sendiri, dalam wahyunya itu sendiri. Bila Allah Ta'ala menyebut wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, maka Allah Ta'ala menjadikan Quran itu sebagai syifa, ayat-ayatnya itu sebagai syifa. Sebab tu bila kita ada tahsin contohnya ayat pendinding diri, maka dibaca tahsin itu sekurang-kurang tahsin, contohnya disebut oleh para ulama sekurang-kurang tahsin, ialah membaca Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah, kemudian membaca 3 qul dan membaca ayatul kursi. Maka itu sekurang-kurang tahsin untuk ayat perlindungan diri. Maka bila kita baca ayat-ayat tahsin ini, maka insya-Allah kita akan dipelihara daripada gangguan jin, dipelihara daripada bala dan musibah. Bukan bermakna bila kita baca ayat tersebut sebagai pendinding diri, maka kita telah jatuh syirik. Tidak. Kita membaca ayat tersebut kerana kita mengharap daripada keberkatan dan rahmat ayat tu, kerana Allah Ta'ala sebut ma huwa syifaa'un wa rahmatun. Ayat Quran itu rahmat. Allah Ta'ala turunkannya sebagai syifa dan sebagai rahmat. Maka ayat Al-Quran itu sendiri bersifat sebagai rahmat kepada kita. Rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita, lil mu'minin. Maka bagi orang-orang yang beriman, maka orang yang beriman, Allah Ta'ala sebut jelas dalam Quran ini lil mu'minin. Maka orang beriman, dia mengambil ayat Quran ini sebagai syifa dan sebagai rahmat bagi mereka. Maka dalam apa sahaja bentuk sekalipun, sama ada ianya dibaca atau ianya ditulis, contohnya, kemudian dipakai atau digantung dan sebagainya, itu tidak menjadikan syirik. Kenapa kalau dibaca tidak syirik tetapi digantung syirik? Wal'iyadzubillah. Saya ada seorang kenalan yang memang dia berpegang dengan ajaran Wahabi ini. Suatu ketika dia datang ke rumah dan isterinya ada, kemudian disebut ada ayat-ayat Al-Quran di dalam rumah. Kata, ini kalau suami aku ni tak bagi ni, sebab ayat-ayat Quran ni kalau gantung dalam rumah ni syirik, dia kata. Subhanallahil azim. Apa yang disyirikkan pada menggantung ayat Quran di dalam rumah? Kalau begitu, pengurusan masjid dan sebagainya, of course tentu lebih syirik, kerana menggantungkan ayat-ayat Al-Quran, menggantungkan ayat Quran ataupun ditulis ayat Quran di dalam masjid. Bahkan kelambu Kaabah itu ditulis padanya ayat-ayat Al-Quran digantung di Kaabah. Tidak menjadikan perkara itu sebagai syirik, kerana ini berlaku sebab apa? Kerana gagal memahami makna syirik. Gagal memahami makna syirik. Wal'iyadzubillah. Maka dihukumkan orang tu syirik dengan kejahilan. Maka hiriz ini, hukumnya beramal dengan hiriz ini harus. Bila kita sebut harus ni, maknanya nak beramal silakan, tidak beramal pun silakan.
Jangan yang tidak mengamalkannya itu menghukumkan haram kepada yang beramal. Dan jangan pula yang beramal itu mengatakan yang tidak beramal ini sekian-sekian. Kita katakan apabila harus, maknanya boleh kamu beramal dengannya, boleh kamu tidak beramal dengannya. Asalkan ia dengan niat betul jika kamu beramal dengannya. Niat yang betul ni, yakni dengan keyakinan yang betul. Bahawasanya Al-Quran ini, kita yakin bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ayat Al-Quran itu padanya syifa dan padanya rahmah. Dan ia berlaku jika perlindungan, maka ia berlaku dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perlindungan daripada balak dan musibah contohnya. Ada sebagian orang boleh jadi dia letakkan ayat kursi di penjuru rumah. Tiba-tiba suatu hari berlaku kebakaran di kawasannya. Rumahnya rumah teres. Semua rumah di kawasannya itu, teres dia semua terbakar. Rumah dia je tak terbakar contohnya. Maka tidak terbakarnya rumah itu adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan sebab ayatul kursi yang digantung pada setiap penjuru. Contohnya. Maka boleh dikata, Alhamdulillah rumah aku ni selamat dengan sebab aku gantung ayat kursi ni dalam rumah. Tetapi kita faham daripada situ sebab. Bila kita sebut sebab, maknanya ia makhluk. Allah Ta'ala bukan sebab. Kita tak boleh sebut Allah Ta'ala itu sebab. Kerana Allah yang menciptakan sebab dan musabab. Sebab tu ulama' kata, tidak boleh mentasmiyahkan Allah, menamakan Allah dengan sebab. Barang siapa yang menamakan Allah dengan sebab, seperti dia menamakan Allah dengan illah ataupun sebab. Illah ataupun sebab. Sebab ni apa? Sebab ni contoh api sebab pada bakar. Illah ni contoh apa? Pergerakan cincin yang ada pada jari. Bila kita gerak jari, maka cincin tu turut bergerak. Itu dipanggil sebagai illah. Maka Allah Ta'ala tidak dinamakan dengan sebab atau dinamakan dengan illah. Kerana Allah yang menciptakan sebab dan Allah Ta'ala yang menciptakan illah. Atau tabiat. Okay, sebab tu tabiat lah. Boleh jadi dalam bentuk tabiat. Tabiat api membakar. Okey, tabiat air menghilangkan dahaga contohnya. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, beramal dengan sebab itu tidak menjadikan seseorang itu syirik. Tidak menjadikan seseorang itu syirik. Sebab tu kita beramal dengan sebab. Kalau kita nak tinggalkan rumah, kita sebut pada ahli keluarga kita, astaudiukumullah. Contohnya, aku meninggalkan kamu dengan perlindungan daripada Allah. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dan beberapa ayat-ayat tahsin lagi yang boleh diamalkan untuk perlindungan diri. Untuk perlindungan diri. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hiris ini tidak difahami hanya semata-mata dengan sifatnya digantungkan contohnya. Bahkan ada banyak keadaan hiris itu diamalkan. Kalau perasan mak-mak kita ataupun nenek-nenek kita dulu ataupun tok-tok kita dulu, mereka kadang-kadang ada pinggan ataupun mangkuk ataupun cawan berjana yang ada padanya tertulis ayat-ayat Al-Quran ditempa, seperti ayat kursi dan 3 kul. Kemudian apabila mereka nak buat rawatan penawar contohnya, mereka akan letakkan air dalam pinggan tu, kemudian diminum air daripada pinggan tu. Apabila air tu terkena pada ayat Al-Quran, maka itu juga dipanggil sebagai hiris. Maknanya dia tempa pinggan ataupun cawan yang khas. Kalau contoh, kita boleh tunjuk kot dalam internet, mungkin ada kot. Pinggan. Contohnya, ni sebagai contoh. Nampak kan? Ini sebagai contoh. Okey, jadi ini bukan hiasan sebenarnya. Pada asalnya ia adalah tulisan yang ada padanya ayat Al-Quran.
Yang mana kalau dalam ayat ini, kalau dalam ni adalah surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Okey. Jadi pinggan ini dan lazimnya diletakkan air, dituang, kemudian diminum daripadanya dan diharapkan syifa daripadanya. Biasanya kalau ditulis surah An-Nas atau ayatul kursi ni, banyakannya adalah untuk rawat daripada gangguan-gangguan lah. Ini antara contoh hiriz, yang diamalkan oleh umat Islam. Ini dalam bentuk pinggan. Atau contoh lagi, dalam bentuk cawan, okay, tapi tak jumpa pula. Okay, kalau dalam bentuk pinggan tadi, ada juga yang dalam bentuk ditulis dalam pinggan itu ayat Quran dengan za'faran. Okay, dengan za'faran contohnya kalau satu lagi contoh kita tunjukkan sekejap. Okay, contohnya kalau yang ni kurang nampak sikit dia. Okay, biasanya ditulis dengan za'faran. Ditulis dengan za'faran, maka kemudian ditulis ayat Quran, kemudian dicurahkan air, maka air itu melebur bersama dengan ayat Quran yang telah ditulis dengan za'faran. Maka kemudian diminum air tersebut dengan niat untuk mendapatkan syifa. Okey. Boleh jadi juga pinggan tu dalam bentuk contohnya macam ni lah. Contohnya macam ni. Mengandungi beberapa ayat-ayat syifa yang berada di kelilingnya. Jadi hiris tu tak sebenarnya dia pakai gantung. Kadang-kadang ni di Terengganu di Terengganu. Maka itulah contoh hiris. Okey, boleh jadi hiris itu dalam bentuk contoh lagi kita kata yang tu dalam bentuk yang kita ambil minuman, kita ambil makanan kan. Boleh jadi ia dalam bentuk pedang kalau zaman dahulu. Okey. Contohnya pedang-pedang para sahabat, okay, hatta pedang Nabi SAW juga jika kita perhatikan dipanggil wafa', okay, wafa' Al-Quran padanya. Jadi pada pedang-pedang Nabi SAW, kalau kita tengok pedang Nabi, tertulis juga padanya ayat Al-Quran. Okay, tertulis padanya ayat Al-Quran. Tak ada pula replika yang jelas. Contohnya dikatakan ini adalah pedang Nabi lah yang Zulfiqar. Dikatakan, kita hanya nak tunjuk contoh saja. Okey, ni namuzaj je, contoh saja. Ditulis padanya. Biasanya dia akan ada wafak di sini ataupun ayat-ayat Al-Quran ditulis. Kalau pedang Hasan Hussein pun kalau tengok di simpanan dia ada jelas tertulis padanya ayat Al-Quran. Saya contoh Google ni nak kena cari cepat-cepat waktu ni tak jumpa. Tapi ada saya simpan sebelum ni. Okey, tak apa, nanti boleh cari dekat muzium-muzium Tok Kapi dan sebagainya. Memang ada ditulis pada pedang-pedang itu ayat Al-Quran. Yang mana jika dibawa untuk berperang itu, maka digunakan pedang itu dengan diharapkan pedang itu akan memberi sedikit kelebihan untuk berperang. Juga pada baju
baju apa nama ni, baju perang pada baju perang juga ditulis. Okey, nanti sekali saya jumpa insya-Allah saya tunjukkan. Kalau boleh tunggu saya tunjukkan sekejap boleh tunggu saya rasa saya pernah sharekan benda tu dalam Facebook dengan banyak. Sekejap Okey, jumpa. Okay. Nampak pun. Sini. Nampak kan? Okay, so ni baju perang ada tulis padanya ayat Quran. Okay. Ini adalah pedang. Okay, ni ada huruf-huruf. Bukan simbol ni huruf. Huruf Al-Quran. Okay. Ni contoh ada ayat Al-Quran padanya. Ni pedang ni pun ada ayat Quran padanya. Ni pun sama. Ada banyak lagi sebenarnya. Tapi nanti insya-Allah kita tunjukkan lagi. Cuma kita nak menunjukkan di sini adalah tentang masalah hiriz yang ni kita tengah jawab dalam sesi perbahasan kali ini. Baik. Dan ada banyak lagi contoh-contoh beramal dengan hiriz. Okay. Macam kes ada orang kata masalah mandikan kereta baru dengan air Yasin contohnya kan. Maka kita katakan perbuatan tersebut tidaklah membawa kepada syirik, mahupun khurafat, mahupun tahyul. Ia hanya semata-mata beramal dengan sebab dibacakan ayat Al-Quran kepada air tersebut, kemudian air itu disiram kepada kereta, walaupun kita tak buat, contoh saya sendiri pun tak buat. Tapi sebahagian orang mungkin dia buat untuk mengelakkan ain pada kereta dia atau untuk melindungi kereta dia daripada anasi yang tidak baik. Mengharapnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menjadikan orang tu syirik, kerana tidak ada kaitan dengan syirik pun, kerana syirik ini menyekutukan Allah. Lain kalau seseorang itu meyakini air itu adalah Tuhan, disembahnya air Yasin, itu barulah syirik. Jadi orang telah memberikan tafsiran syirik itu dengan kaedah yang salah. Akhirnya menghukumkan kafir kepada muslimin yang lain. Wal'iyadzubillahi ta'ala. Baik. Dan ada banyak lagi jenis-jenis kita kata bentuk beramalnya, pinggan, cawan, pedang, baju kebal dan sebagainya. Terpulang bagaimana cara untuk beramal, asalkan kita ada adab terhadap ayat-ayat Al-Quran. Okey, kaedah dia kita mesti beradab dengan ayat Quran. Jika ayat Quran itu terpapar, maka hendaklah kita bubuh dalam sarung. Bubuh dalam sarung, yang mana kalau di sarung penuh itu dikhawatiri kalau terbuka dibawa dalam tandas. Maka dipakai dalam sarung, ditutup sepenuhnya. Okey, kemudian ayat Quran tu kena hati-hati jangan sampai diinjak atau dipijak atau diletak sama level dengan tapak kaki. Itu ada beberapa kaedah yang perlu diperhalusi untuk menjaga keizzahan Al-Quran, keagungan Al-Quran. Seperti dia tidak duduk. Jangan kalau dia ada letak ayat Quran dalam dompet, kemudian dia letak dompet dekat buntut, kemudian dia duduk atas ayat Quran, itu dah boleh membawa kepada kekufuran dalam bentuk bukan syirik, tetapi kerana dalam bentuk dia tidak menta'zimkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, memakai hiriz itu adalah suatu bentuk sebab sahaja. Tetapi kata ulama, jika ayat Al-Quran itu dibaca untuk perlindungan, itu adalah lebih baik.
Jika ayat Quran itu dibaca untuk perlindungan, maka itu lebih baik. Seperti dia membaca tahsin, atau masyarakat Melayu popular dengan bacaan al-ma'thurat. Kita membaca al-ma'thurat kan, bagi sebahagian masyarakat Melayu dah famous. Ma'thurat yang dibuat oleh Syekh Hasan Al-Banna, Syahid Hasan Al-Banna rahimahullah, untuk pendinding diri, maka boleh diamalkan bacaan al-ma'thurat. Atau selain daripada tu, mungkin diambil dengan guru lain, kerana Syekh Hasan Al-Banna, Syahid Hasan Al-Banna, dia ambil daripada guru tarikat dia, kemudian disusun dalam bentuk ma'thurat untuk jemaah Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh beliau. Ini Ikhwanul Muslimin haluan kanan, haluan kanan yang mengikut manhaj Hasan Al-Banna, manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi ada sebahagian Ikhwanul Muslimin yang ikut haluan kiri pun ada, sebagaimana yang disebut oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Tapi itu isu yang kritikal yang tidak dibincangkan dalam kelas umum seperti ini. Tapi wujud ada sebahagian jemaah Ikhwanul Muslimin yang mengikut haluan kiri. Bila disebut ikut haluan kiri ni maknanya tidak mengikut metod yang diasaskan oleh Syekh Al-Imam Hasan Al-Banna, maka ia membawa kepada masalah ekstremisme irhabiyah, bom-bom, masalah mengkafirkan Muslim yang lain tanpa hak. Itu pun berlaku juga. Jadi kalau yang mengikut jalan Al-Imam Hasan Al-Banna ni, alhamdulillah mereka atas jalan yang benar, maka boleh beramal dengan al-ma'thurat tu. Atau selain daripadanya, contoh kalau kita jumpa tok guru dulu ada himpunan wirid untuk pendinding, atau dia boleh baca dalam kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, atau kitab-kitab yang lain, ada banyak. Tapi sebagaimana kita sebut, sekurang-kurang tahsin itu Al-Fatihah, 3 kul dan juga ayatul kursi, dan dibaca dengan betul. Wajib dibaca dengan betul. Kalau baca tak betul, pasti tidak akan mendapat dia punya kesan dia. Sebab tu baca ayat kursi banyak mana pun jin tak lari. Sebabnya apa? Sebabnya bacanya tak betul. Kalau bacanya betul, insya-Allah, dia akan berkesan. Dan sebaik-baik pendinding diri adalah ilmu. Sebaik-baik pendinding diri adalah ilmu. Kerana apa? Kerana ini berlaku kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang tokoh tasawuf. Suatu ketika dia sedang beribadah, maka datang satu cahaya yang besar, tiba-tiba muncul cahaya. Kemudian cahaya itu kata kepada Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, "Wahai Abdul Qadir, akulah Tuhanmu." Kata cahaya tu. Maka dia kata kepada Syekh Abdul Qadir, "Mulai hari ini aku halalkan apa yang telah aku haramkan. Terangkat syariat daripada engkau." Katanya cahaya tersebut. Maka katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah qaddasallahu sirrah, dia kata apa? Dia kata, "Nyah engkau daripada sini. Nyah engkau daripada sini. Sesungguhnya engkau bukan Tuhan." Maka syaitan, maka cahaya tu pun terpecah, binasa. Kemudian syaitan ataupun iblis yang menyamar tu, yang merupakan diri dalam rupa tu, dia pun bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, "Ya Abdul Qadir, apa yang menyebabkan engkau tidak mengikuti aku?" Maka kata Syekh Abdul Qadir, dengan ilmu. Dengan ilmu. Kata Syekh Abdul Qadir, "Engkau telah muncul dalam rupa cahaya, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala bukan cahaya, bukan jisim. Dan engkau telah berbicara dengan aku menggunakan suara, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala kalamnya bukan suara." Maka Allah Ta'ala firman, "Laisa kamitslihi syai'." Maka Syekh Abdul Qadir pun menang berlawan dengan syaitan jin. Maka kata syaitan tadi, "Ya Abdul Qadir, ghalabtani bi ilmika." Engkau telah mengalahkan aku dengan ilmu engkau.
Maka syaitan tak kata kat sini, engkau telah mengalahkan aku dengan serban engkau. Kau telah mengalahkan aku dengan jubah engkau. Kau telah mengalahkan aku dengan zikir engkau. Tetapi dia kata ghalabatani bi'ilmika. Kau telah mengalahkan aku dengan ilmu engkau. Itu adalah tahsin yang paling baik. Tapi bukan bermakna jangan tidak beramal dengan tahsin yang bacaan Al-Quran tadi. Amalkan ayat kursi, 3 kul, kemudian Al-Fatihah. Maka kata syaitan lagi kepada Syekh Abdul Qadir, sebelum engkau, aku telah menyesatkan 70 ahli ibadah yang jahil. Ahli ibadah yang jahil ni dia buat zikir, dia pakai serban, pakai jubah, baca Al-Quran, solat, tapi jahil. Tidak ada ilmu akidah yang benar. Maka dikalahkan oleh syaitan. Kata Syekh Abdul Qadir lagi, yang tentang tadi tu dia kata, pertama, engkau berupa bentuk seperti cahaya, sedang Allah bukan begitu. Yang kedua, engkau berbicara dengan suara dan huruf, sedang Allah bukan begitu kerana kalamnya bukan huruf dan suara. Dan yang ketiga, engkau telah mengatakan bahawasanya terangkat syariat daripada engkau. Mana mungkin, kata Syekh Abdul Qadir, sedangkan Nabi pun tidak mendapat status itu. Nabi pun tidak mendapat status diangkat syariat, apalagi kalau aku yang bukan Nabi. Kata Syekh Abdul Qadir. Maka itu dikalahkan dengan ilmu. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ilmu itu penting. Sebelum beramal dengan tahsin, bacaan Al-Quran, ayatul kursi, Al-Fatihah, 3 kul, maka hendaklah pertama-tama seorang itu dia belajar. Bagaimanakah cara untuk melafazkan bacaan-bacaan Al-Quran ini, tahsin ini dengan betul. Okey. Kemudian dia belajar tentang hukum hakam berkaitan dengan tahsin. Berkaitan dengan hiriz untuk dipakai. Contohnya kalau dia pakai pada badannya, atau dia pakai pada, dia letakkan dalam bagnya atau dalam dompetnya. Kalau dia nak pakai silakan. Silakan, dia nak pakai silakan. Tetapi ada adab yang perlu dijaga tentang bila masuk toilet dan sebagainya. Maka itu perlu diperhatikan. Jangan dilunjur sama level dengan tapak kaki. Jangan diletak di belakang punggung sehingga dia duduk di atasnya. Itu semua adalah beberapa adab yang perlu dijaga. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi bahawasanya Abdullah bin Amr telah menyebut yang mana mereka, para sahabat ini, mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka bacaan Al-Quran supaya dapat menjadi pendinding diri kepada mereka. Bagi anak-anak yang tidak boleh membaca Al-Quran lagi, maka katanya sahabat, wa nu'alliquha ala sadri. Itu mereka naktubuha ala waraqatin wa nu'alliquha ala sadri. Kami tulis di atas helaian kertas, kemudian kami menggantungkannya di atas dada mereka. Yakni digantung, dan kedudukan kertas tu berada di dada sini, dada. Okey, digantung. Maka dihukumkan harus. Tidaklah Nabi kata kepada mereka, engkau telah musyrik, engkau telah kafir. Wal'iyadzubillah. Tetapi di sana ada hadis Nabi SAW yang mengharamkan talasim. Talasim ni apa? Talasim ni kita terjemah bahasa Melayu tangkal lah. Tangkal. Talasim ni apa? Talasim ini ialah tangkal-tangkal yang dipakai oleh orang-orang jahiliyah sebelum kedatangan Islam. Yang mana tangkal-tangkal itu ada padanya rajah-rajah, ada padanya angka-angka, ada padanya jampi-jampi serapah yang tidak difahami daripada syaitan. Tangkal-tangkal daripada syaitan. Yang mana tangkal-tangkal itu mereka meyakini tangkal-tangkal itulah yang mencipta manfaat dan mudarat pada mereka. Itu keyakinan mereka. Kerana dia associate dengan berhala. Maka tangkal-tangkal ini diyakini bahawasanya tangkal inilah yang mencipta manfaat, mencipta mudarat. Itu namanya talasim. Okay, kadang-kadang kita jumpa. Saya bagi contoh. Contoh azimat yang dibenarkan. Okay. Sekejap saya Google kejap. Bagi contoh.
Kurang jelas pula. Uh, okay. Right? Hmm. Subhanallah. Sekejap Kita dah nampak tadi yang okay. Kita tengok sama-sama apa yang ditulis. Okay, apa yang ditulis. Tapi bagi sebahagian orang jahil, dia akan hukumkan benda ni syirik dan khurafat lah. Okay, nampak Nampak Contoh sama-sama kita tengok apa yang terkandung padanya. Okay, ditulis apa di sini? Ditulis pertama, Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Maknanya sekeliling ni adalah ayat kursi. Okay, sekeliling ni ayat kursi. Yang mana berakhir dengan wa huwal aliyyul azim. Kemudian di sini nama malaikat. Jibril, Mikail, Israfil dan Azrail. Okay, nama malaikat. Ni kita dah bincangkan tentang masalah tawassul dengan nama malaikat. Contoh, kalau tak kisah tawassul dengan nama malaikat ataupun dengan ahli badar. Kalau dulu ada satu lagu ataupun selawat ahli badar yang masyhur kat Malaysia, yang bunyi nyanyiannya seperti dia punya lagu dia, contohnya dia disebut tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Itu lagu ataupun selawat tu, selawat ahli badar dipanggil. Itu dia sebut dengan ahli badar. Ini disebut dengan malaikat. Okay, kemudian apa lagi disebut kat sini? Kalau kita tengok yang ni adalah kaf ha ya ain sad. Ha ni dipanjang, kaf ha ya ain sad.
Okey. Kemudian yang ni dekat dia tak pasti kat sini. Habis ni kaf ha ya ain sad, kaf ha ya ain sad, kaf ha ya ain sad, kaf ha ya ain sad. Yang ni nanti anda pastikan dia punya tulisan ni apa. Kemudian huruf-huruf Al-Quran. Di sini kita tak nampak sebarang nombor ataupun gambar rajah yang pelik-pelik dan sebagainya. Okay, kita tunjuk satu lagi. Okay, kita tunjuk satu lagi. Okay. Yang mana itu adalah qalasim. Qalasim yang diharamkan. Okay. Contoh. Contoh sekejap. Dah keluar pula. Ya. Ada sini. Okay, ni contoh je. A'udzubillahi min dzalik. Ni contoh dia. Okay. Dia tak tahu apa yang ditulis kat sini dengan nombor-nombor. Okay, kemudian dia ada campur, dia akan campur juga dengan ayat Quran. Itu yang kadang-kadang jampi serapah pun kalau kita dengar daripada sebahagian dukun-dukun, bomoh-bomoh yang bukan Islam, yang bukan mengikut ajaran Islam, dia akan baca jampi serapah kemudian dia akan campur aduk dengan ayat Quran. Kalau seperti ini, ini dipanggil sebagai qalasim. Ini dipanggil sebagai qalasim. Lagi contoh kita tengok pun takut kan. Dia akan campur jampi-jampi yang dalam bahasa Arab, dalam nak menunjukkan macam benda tu patuh syarak. Suatu ilmu yang boleh membezakan apa yang benar, apa yang salah. Ini contoh dia. Wa'iyadzubillah. Tengok pun takut lah. Ini adalah contoh tolasim. Okay, tangkal yang haram padanya. Harap muslimin dan muslimat jelas dalam masalah ni. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita daripada perkara-perkara yang syirik, yang sihir. Wa'iyadzubillah ta'ala. Ada lagi banyak. Kalau dilihat daripada pihak yang share ni, tapi dia campur aduk lah. Ada sebahagiannya yang syirik, yang sesat dan syirik. Ada sebahagiannya yang tidak. Jadi dia campur bau. Tak apalah, ala kulli hal kita nak sebut di sini ialah penggunaan hiriz itu tidaklah menjadikan seseorang itu syirik asalkan dengan keyakinan yang benar. Dan kita meyakini bahawasanya Allah Ta'ala yang mencipta manfaat dan menciptakan mudarat. Dan jika kita beramal dengan bacaan Al-Quran untuk pendinding itu lebih baik berbanding dengan kita memakai hiriz itu. Tetapi memakai hiriz itu tidaklah menjadikan seseorang itu syirik. Kerana sebagian ulama mengatakan hiriz ini hanya ampuh untuk perlindungan daripada
jin-jin yang biasa-biasa je. Tapi kalau jin-jin yang besar-besar ni, dia tak makan saman. Istilah dia bahasa Melayu tak makan saman lah. Jadi kena baca sendiri juga dengan bacaan yang betul sebagai perlindungan diri. Baik, sampai sini sahaja. Ada soalan ke berkaitan? Harap semua faham dalam masalah ni. Barakallahu fikum. Kalau tak ada soalan, barakallahu fikum. Jazakumullahu ta'ala kulla khair. Wallahu ta'ala a'lamu wa ahkam. Aku liqawli hadha. Astaghfirullah.